السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعينه ونستغفره، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah dapat kita bersama lagi pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pada perbincangan seterusnya di bawah tajuk Islam Hamzah. Islamnya Sayyidina Hamzah ini di bawah tajuk ini tak habis lagi. Yang mana pada minggu lepas kita berhenti pada cerita melalui riwayat Imam Bukhari. Jadi insyaAllah kita kesambunglah pada malam ini kepada peringkat seterusnya, yang mana pada minggu lepas disebutkan bagaimana kekejaman dan kezaliman yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada sesetengah sahabat Nabi radhiyallahu anhum, termasuk Abu Bakar sendiri, yang mana berakhir dengan kekecewaan daripada pihak musyrikin Quraisy, yang mana dia melihat segala bentuk kekejaman, penderitaan yang dialami oleh golongan-golongan mustada'afin yang memeluk Islam itu. Jadi penderitaan itu tidak melemahkan semangat, iaitu kita sebut sebagai semangat juang para sahabat itu. Bahkan segala penindasan dan penderitaan yang dihadapi oleh mereka nampaknya semakin memperkuatkan, semakin menambah kekuatan iman para sahabat itu. Jadi perkara ini memberi satu pukulan yang hebat kepada masyarakat Quraisy pada waktu itu. Jadi kita sambung pada malam ini. Jadi apabila pihak kufar Quraisy, kafir Quraisy melihat bahawa segala kezaliman, penganiayaan yang mereka kenakan kepada Nabi dan sahabat Nabi itu tidak sedikit pun memberi kesan, tidak sedikit pun memberi manfaat ataupun kesan yang positif pada mereka. Bahkan mana setiap kali dikenakan penyiksaan, kekejaman, maka mereka melihat orang Islam bertambah kuat keyakinannya, bertambah menebal tahap keimanan mereka. Oleh itu kafir Quraisy telah berkumpul di kelab mereka, itu Darun Nadwah itu, untuk berbincang sesama mereka. Jadi bila mereka lihat segala, ataupun kita sebut dalam bahasa sekarang, mana serangan yang menyentuh tubuh sahabat itu, kezaliman yang melibatkan serangan terhadap batang tubuh para sahabat, tidak sedikit pun memberi kesan. Bahkan semakin kuat, semakin berani, bahkan semakin tinggi nilai keimanan dan semangat jual. Maka mereka rasa tak boleh ni, kena fikir satu pendekatan yang lain. Oleh itu mereka berhimpun untuk berbincang sesama mereka. Dalam perbincangan itu Utbah bin Rabi'ah itu seorang pemimpin yang disegani di kalangan mereka, mengemukakan cadangan dalam mesyuarat itu
Yang mana Utbah bin Rabi'ah al-Abshami ini adalah daripada Bani Abd Syams bin Abd Manaf, yang mana beliau ini merupakan ketua yang sangat ditaati, yang sangat dipatuhi, yang sangat dihormati di dalam kaumnya. Jadi dia berpandangan, dia bersuara. Yang mana terlebih dahulu kita kena tahulah sikit sebanyak bahawa Utbah ini, dia ni dari segi kedudukan dia dalam masyarakat, dia setara dengan Abu Jahal, Abu Lahab, dia level tu Utbah ni. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab, saya cuba rujuk dalam kitab Ansab, maknanya keturunan Arab, disebut Utbah ni dia setara dengan Abu Jahal. Abu Jahal ni tertinggi lah. Ini pemimpin kaum yang tertinggi. Kalau kita tengok sanak dia ni pun min Bani Abd Syams bin Abd Manaf. Ini keturunan Nabi ni. Ini keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni Utbah ni. Yang mana dalam kitab Usdul Ghabah disebutkan bahawa Utbah ni merupakan anak dia, ada anak dia nama Abu Hashim. Setengah ulama kata nama Abu Hashim tu nama dia sebenar Khalid. Siapa dia Khalid? Rupanya Khalid itu pak saudara kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, balik mak dia. Jadi maknanya tok saudara lah ni Utbah ni, tok saudara Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebab itulah ulama telah sebut bahawa Abu Sufyan ni, Muawiyah ni memang keturunan dia keturunan pemimpin. Keturunan pemimpin Nasabah. Sebab saya tengok dalam kitab Ansab, nak tengok keturunan Utbah ini, dia sebutlah. Jadi tengok, rupanya Muawiyah tu anak-anak dia, cucu saudara dia Muawiyah ni. Patutlah ulama buat kajian bahawa dia ni pokok Sayyidina Osman ni. Ni rumpun Sayyidina Osman. Memang dia keluarga pemimpin di zaman jahiliah lagi. Kata beliau, yang dikata Utbah bin Rabi'ah, dia kata, wahai masyarakat Quraisy, apa kata kamu kalau saya pergi bertemu Muhammad? Saya berbincang dengan dia, untuk berbincang dengannya, dan saya akan kemukakan kepada beliau beberapa cadangan. Ni maknanya dia sebut plan cadangan. Dia nak plan lagu mana kita nak pujuk Muhammad, supaya dia aktiviti dakwah dia ni dapat di-skat ataupun dilambatkan sekuat-kuatnya. Dia kata, apa kata saya pergi bertemu Muhammad secara individu, menatap wajah lah kita kata, jumpa seorang sama seorang tu, saya berbincang dengan dia, dan saya akan kemukakan kepada dia beberapa cadangan. Yang boleh jadi sebahagian cadangan itu diterima dan sebahagian ditolak, tak apalah. Hak dia terima tu, kita akan cuba penuhinya. Dan kalau dia tidak terima semua, dia terima sebahagian pun sudah memadai untuk kita. Maknanya dia akan bawa beberapa cadangan untuk Nabi SAW. Kalau dia terima sebahagian pun tak apa dah, sudah cukup dah bagi kita tu. Lalu ahli majlis mesyuarat Quraisy pada waktu itu pun menyebutkan, tak apalah kalau begitu, kami setuju. Pergilah, cubalah engkau berbincang dengan Muhammad itu. Lalu Utbah bin Rabi'ah pun pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada ketika itu Nabi sedang salat di Masjidil Haram. Yang mana ringkasnya Utbah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ringkas ni, sebab dia kena ingat ni, Khudaribik ni dia cuba pilih dah ni. Sebenarnya Khudaribik ni dia sebenarnya kitab dia buat ni, kalau kita nak banding dengan kitab-kitab lain, memang terlalu sedikit lah apa yang dia sebut ni. Sebab dia kira dia cuba dah usaha setakat yang dia mampu untuk memilih fakta-fakta yang dikira benar lah. Dia cuba dah setakat yang dia mampu. Sebab tu kita tengok sikit ya fakta yang ada. Ini secara ringkas lah. Dia berkata, ya ibn akhi, innaka minna haitsu qad alimta min khiyarina. Dia kata, wahai anak saudaraku, ya ibn akhi ni
asal makna dia wahai anak saudaraku. Tetapi makna sebenar dia kalau bahasa Kelantan, semasa saya belajar dulu, Tok Guru ada sebut lah, masa saya belajar Tok Guru Menteri Besar Kelantan pun dia kata, ya benar akhir ni bahasa yang terlalu lembut. Dia digunakan oleh mana orang tua, masyayikh ataupun orang berpangkat untuk memujuk seseorang. Yang mana kalau kita nak guna dalam bahasa kita, bahasa Kelantan, awal lah atau sesuam. Awal lembut. Tak semesti yang awal yang dimaksudkan awal tu makna dia tu budak kecil, tidak. Ini bahasa lembut. Kalau orang mengaji Arab, ya benar akhir ni mana dia letak kedudukan orang yang dia bicarakan itu sebagai anak saudara dia. Ini suatu bentuk penghormatan kerana untuk tujuan memujuk dan sebagainya. Orang Arab akan guna gitu. Jangan pula kita silap faham. Saya tak pastilah dia terima situ lagu mana. Kalau dia terima wahai anak saudaraku ataupun wahai anak saudaraku, dia terima gitu, sebenarnya itu secara literal betul lah. Tapi maksud sebenarnya tidak begitu. Kalau bahasa Kelantan kan dia ni orang tua, nak ubah tua dah ni. Lagi kan awal. Awal ni bahasa Kelantan lembut benar lah. Bila-bila belok kok sebut awal tu. Tu maksudnya. Dia kata sesungguhnya engkau nisbah kepada kami lah, kedudukan engkau berbanding kami seperti mana engkau maklum lah. Engkau ni pada pandangan kami, gitu maksudnya. Sesungguhnya engkau ni wahai Muhammad pada pandangan kami seperti mana engkau maklum lah. Engkau ni adalah orang yang terpilih di kalangan kami. Sama ada dari kedudukan dalam masyarakat, dari segi keturunan silsilah, engkau ni memang orang lebih. Kami akui kamu ni adalah orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam pandangan masyarakat Quraisy pada waktu itu. Dan sesungguhnya engkau telah membawa, engkau telah menghidangkan kepada kaum engkau, ataupun engkau telah memasukkan suatu perkara yang besar dalam kaum engkau, ataupun kita terjemah engkau telah menimbulkan satu masalah besar dalam masyarakat, yang mana dengan perbuatan engkau itu engkau telah memecah belahkan kesatuan mereka, dan engkau telah memperlekeh atau memperbodohkan tokoh-tokoh agama mereka. Ahlamnya orang-orang cerdik di kalangan masyarakat Quraisy itu jadi bodoh dengan ajaran engkau, jadi nampak bodoh mereka. Sebab kita tahu dalam sirah, dalam hadis Nabi, dalam Quran, tak pernah Nabi tasfih, melakukan pembodohan dengan maksud sebut, caci abad tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin Quraisy. Tak pernah, tak ada sebut. Memang tak ada sebenarnya. Cuma dia berasa bila Nabi sebut berkenaan dengan betapa tidak logiknya akidah sembah berhala ini, kerana yang disembah itu adalah batu pejal. Dia ada mata pun kerana kita tolong tebuk. Dia jadi bentuk seperti manusia tu bukan kita tolong tebuk, dia tolong ukir lah. Asalnya batu yang tidak berbentuk, kita kata batu tak segi ataupun batu seperti yang ada di bukit lah. Nak buat masuk ke kota Mekah tu susah, main susah, berat batu tu, tebuk kemudian sembah. Jadi sebenarnya begitu saja yang Nabi sebut, tidak logik. Kalau nak kira lebih logik, biar dia sembah kita, itu lebih logik sikit. Tapi kita pergi sembah dia. Jadi perbuatan Nabi yang cuba nak membuka minda masyarakat yang begitu tertutup itu ditafsirkan sebagai memperbodohkan tokoh-tokoh mereka, memperbodohkan orang-orang yang cerdik pandai di kalangan mereka. Dia menjadi tabiat manusia lah. Menjadi tabiat manusia, kalau dia buntu dalam berhujah, dia keluar apa saja. Yang mana apa saja yang dia keluar walaupun tidak logik pada akal, tapi bagi dia itu sudah hujah. Itu tabiat manusia begitu. Tak mungkin dia boleh duduk senyap gitu, dia akan nampaklah kalah dia tu. Dia akan sebut dia, walaupun kita tengok tidak pernah sabar. Dan kita kena ingat perkara itu menjadi lumrah manusia. Bila yang dia pegang itu menjadi satu akidah dia, dia payah sebenarnya. Dia akan payah untuk dia rungkai benda tu.
Dia akan jawab juga lagu mana pun. Dia tidak nak sabar. Dia pun boleh-boleh nengu juga jawab tu, boleh-boleh mikir nak kata lagu lain, tapi topik tu dulu buat sementara waktu ni. Nah, gitu sebenarnya. Dan engkau telah mengaibkan Tuhan-Tuhan mereka, jadi mencela Tuhan-Tuhan mereka dan agama anutan mereka. Dan engkau telah mengkufurkan. Engkau telah mengkufurkan man madha min abaihim, orang-orang tua dari kalangan mereka, orang tua yang telah mati di kalangan mereka, engkau telah katakan mereka itu kufur. Ini tuduhan dia lah. Wa kafarta man madha min abaihim, yani engkau telah mengkafirkan orang-orang yang telah meninggal di kalangan mereka, datuk nenek moyang mereka dulu. Dengarlah, wahai anak muda, ataupun wahai Muhammad, dengarlah kataku ini. Aku akan kemukakan kepada engkau beberapa cadangan yang boleh jadi engkau sedang tunggu-tunggu cadangan itu. Boleh jadi engkau duk tunggu waktu, sebenarnya boleh jadilah, tapi tak ada ayat. Sekarang ni aku nak ayat kepada engkau. Barangkali engkau boleh terima sebahagiannya. Kalau tidak boleh terima keseluruhannya, boleh jadi engkau terima sebahagiannya. Lalu Nabi SAW memberi jawapan sebagai tindak balas kepada kata-kata Utbah itu. Qul ya Abul Walid asma'. Katakanlah wahai Abul Walid, saya sedia mendengar. Saya sedia mendengar. Katakanlah ya Abul Walid. Kerana Utbah ni ada seorang anak dia nama Al-Walid. Saya duk tengok dalam ilmu nasab tu, anak dia ni ramah jatuh anak dia ni. Misalnya Abu Hudzaifah anak dia, Abu Hashim anak dia. Ni Al-Walid, Al-Walid anak dia juga. Ramah ni. Khalid pun ada nama anak dia. Anak-anak jatuh, cuma anak perempuan tu wallahu a'lam sebab tidak disebut dalam kitab Utbah ni. Lalu Utbah menyebutkan, mengemukakan cadangan ataupun pandangan dia. Dia kata, wahai anak saudaraku atau awal, sesungguhnya kalaulah dengan ajaran baru yang engkau bawa ini dengan maksud untuk mendapatkan harta yang melimpah ruah, kalaulah ajaran baru yang kamu bawa ni yang langsung tidak serupa dengan ajaran yang sudah sedia ada ni, kalau dah di sebalik itu ada maksud kerana inginkan kekayaan, kalau nak harta, raya tak apa. Jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsarana malan. Tak apa. Kalau mu nak harta, nak saham, nak estate, nak gadir, kami akan kumpulkan daripada harta-harta kami sehingga engkau lah menjadi orang yang paling kaya di kalangan kami. Boleh, tak ada masalah. Kita boleh usahakan. Namun sekiranya engkau bermaksud dengan mengemukakan ajaran baru ini kerana ingin syarafan, kerana inginkan populariti, nak tersahur di kalangan masyarakat, nak kuasa, malaknaka alaina, kami boleh berikan kuasa kepada kamu, kamu jadi pemerintah kepada kami. Boleh, tak ada masalah. Kami boleh usahakan. Sehingga sampai ke tahap kami tidak akan memutuskan apa-apa perkara tanpa keputusan daripada engkau. Mana kami tak akan buat keputusan ni kat, kalau lah ni kat, mana kami buat satu akta, segala projek-projek besar, kalau kamu tak sign, tak lulu. Tu dia. Tu hak sesuanya. Kau cari mu sign. Lakulah mana sign dia tu. Boleh dijalankan projek tu. Tak suruh ayat, kalau mu tak sign tak boleh. Lagu tu tak apa, maknanya laku lah sayang dia tu. Apa kita ni, siapa dia nak sayang kita? Tapi dia nak pergi gitu. Malah dia akan isytihar. Sebab dia ni pemimpin, dia berhak bercakap begini. Namun sekiranya engkau bermaksud dengan ajaran itu untuk menjadi raja, maka kami akan lantik engkau. Boleh, kami akan isytihar engkau jadi raja. Kalau kamu nak sistem raja, nak ubah sistem Arab ni, nak jadi raja, kami boleh beri. Kami isytihar, lepas ni engkau lah jadi raja. Mula-mula raja tanah Arab. Sebab Saudi ni kan, sistem raja, tak apa, boleh.
Kita boleh hajar tu, tak boleh tu. Nak ke tak? Masalah lagi tu. Dan sekiranya fa in kana hadzal ladzi ya'tika ra'yan minal jin, tapi sekiranya yang datang kepada engkau ni, yakni yang merubah hidup engkau ni, merupakan satu kerja jahat daripada jin, kerana gangguan ataupun rasukan jin. Ni hak mudah sebut bahasa-bahasa indah tu sebenarnya adalah bahasa jin yang ajar kepada kamu. Dia sini sebenarnya maksud dia, kita faham daripada kata-kata dia, wa in kana hadzal ladzi ya'tika ra'yan minal jin, maknanya semasa kamu menyebutkan kata-kata indah itu sehingga penyair pun kagum, sebenarnya bukan kamu yang bercakap, itu sebenarnya jin yang menggunakan tubuh kamu bercakap. Dan la tastati' raddahu an nafsik, yang mana engkau tidak mampu nak menghalaunya jin itu daripada menguasai diri engkau. Tak apa, kita akan cari tabib-tabib, tuk-tuk bomo yang hebat-hebat. Kita akan cari tuk bomo yang paling sahur lah. Dan kita sanggup ngebelanjakan kos rawatan itu daripada harta-harta kami, sehingga engkau penuh, sehingga engkau sembuh sepenuhnya. Tak apa. Kalau sakit kita buat apa? Kalau kisah sakit dia jadi kecek lagu tu. Tengok, cuba hati-hati. Pak ni mana ulama sebutlah, ulama kata tengok dia jadi pada hati cerdik ni orang sebah. Kalau jadi masuk atu, jadi lagu tu baik masuk atu sebenarnya. Siapa jadi kecek tu bahasa luar biasa, tak boleh nak lawan. Tak boleh nak lawan. Ni kelas ni kelas tak buat tanding lah ni. Seperti tanding Quran mari musabaqah tu. Antara bangsa tu sebenarnya hak boleh sungguh lah. Dia tak tanding. Sebab dia lebih pada Tok Hakim ke mutu bacaan dia. Lama di tanah Harak tu. Hak hebat-hebat tanding-tanding kira-kiranya hak peringkat biasa tu. Kalau hak mari hak Tok Guru sungguh, siapa dia nak nilai bacaan dia? Kita pun tahu kita bukan nak merendahkan hakim-hakim musabaqah, tetapi mengikut setengah guru yang hebat-hebat di Kelantan, dia kata Tok Hakim pun tak tahu mana bacaan. Tok guru hebat-hebat tua-tua, hak habis dah, hak pernah peringkat antarabangsa ni, dia sebut pada saya. Dia kata hakim tu berapa kali dah kita telefon. So betul bacaan dia. Nak ayat ni Tok Hakim di Kelantan ni, hak orang tak ambil jadi hakim musabaqah, tapi dia kata salah bacaan tu. Saya dengar dia baca Quran, saya telefon berapa kali dia. Atau dia mari, tapi kan nak ayatnya tak ada orang. Siapa Tok Guru saya sebut, dia kata di Mesir dia tonton lama Tok Guru hebat-hebat. Dia baca Quran kita dengar tu siapa mengalihkan mata ada. Hak tu masuk tali hak tu lepel. Orang nak tanda baca nak tanda kan. Jadi hak masuk ni kira biasalah. Biasa. Jadi kita dengar apa biasa. Jadi kalau orang hebat-hebat dia dengar tu, dia akan nampak lah kekurangan itu. Jadi hak ni pun, jadi ia jadi kesan. Dia nampak kehebat Nabi. Sebab penyair ni pakar bahasa belaka. Dia dengar, dia kata tidak syair ni, ini luar biasa. Bukan daripada kemampuan manusia nak mengeluarkan bahasa seindah itu. Tetapi boleh dia kata keluar kata-kata indah tu boleh jadi kerana dirasuk syaitan, dirasuk oleh jin. Kalau tentu gitu kita berabak lah. Tu. Jadi tak nak sabar, tapi dia tak ada arah. Itu saja modal dia boleh fikir dengan akal dia. Cuba kita tengok. Jadi sebenarnya engkau mahu buat tapi tak mampu buat, tak apalah, kita akan cari at-tabib, mana doktor, pakar dalam bidang ni, dan kita sanggup mana gunakan duit kita untuk keserawatan itu, sehingga engkau penuh, sehingga engkau sembuh sepenuhnya. Masalah tadi maknanya data jin duk sebut masuk ke ada kan jin orang bunyi suara. Bunyi suara. Jadi duk sebut suara tu. Hak tu tidak masuk dalam lagi, dia sebut keluar. Tu jin. Selagi boleh jadi juga ada lagi yang lebih buat daripada jin, iaitu dia kata rubbama ghulibat tabi' 'ala ar-rajul hatta yudawa. Boleh jadi dia kata ada gangguan daripada syaitan. Tabi' ni mana syaitan. Boleh jadi gangguan syaitan ataupun makhluk halus atas seorang, yang mana bila benda tu diganggu, dia mesti dirawati. Kalau tidak rawat dia tak hilang. Tak apa, kalau hak tu pun kita buat apa? Dia kata gitu. Dia kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Faqala alaihi salatu wassalam, faqad faraghta ya Abul Walid. Selesai dakah Abul Walid? Habis dakah nak sebutnya wahai Abul Walid? Nabi tanya dia kata na'am. Qala, lalu Nabi kata kepada dia, fasma' minni. Faqara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal surati Fussilat. Bila Abul Walid kata ya, selesai dah apa yang aku ingin sebutkan. Lalu Nabi bersabda, Nabi berkata kepada Utbah bin Rabi'ah itu, dengarlah kataku pula wahai Utbah. Lalu Nabi SAW memperdengarkan kepadanya permulaan surah Fussilat. Nabi baca sampai ayat ke-14 disebut situ kan. Nabi baca, Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Bashiran wa nadhira. Fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un. Wa qalu قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض Qul a'innakum tu dia buat so hamzah tengok tu a'innakum sebenarnya. Qul a'innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طاعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. Jadi Nabi baca 14 ayat kepada dia dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Kena ingat Hamim ini kalau kita belajar tafsir, Hamim ini dia panggil huruf muqatta'ah atau fawatihus suwar ini dia merupakan salah satu unsur mukjizat Quran. Hamim. Dalam pengajian dalam syair Arab tak ada seumpama ini tak ada. Tak ada orang Arab kecek lagu ni. Penyair-penyair tak ada. Dia guna jenis muqatta' hamim. Sebab kita JKR, kita boleh hoyak Jabatan Kerja Raya, MPKB boleh hoyak. Hal ni singkatan daripada apa? Taktik dia panggil. Kependekkan daripada apa? Ha tu memberi makna apa? Mim tu memberi makna apa? Orang Arab tak kecek. Penyair-penyair Arab tak ada menggunakan kaedah taktik gini. Tak ada. Tiba-tiba Nabi mari, bukan seorangnya alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sad, hamim. Bukan hamim. Itu lain.
Ada orang pun nama Hamid. Anak dia pun nama Hamid. Hamid kan? No. Jadi satu bentuk azab dalam neraka tu. Kena ingat menapa kau dia ingat Nabi ni kan. Hamid, tapi dia ajar jadi Hamid Yami. Ada juga tak memang ada dalam Quran bawa tak boleh kira. Ada dalam Quran bawa tak pula kau nama anak. Hak jiran saya dulu parok lagi nama. Man taba'ahu dallah nama. Saya tanya dia apa dekat ambil mana nama dia kan dia ustaz ni wakil ayat masa tu hidup lagi wakil ayat masa bulan mati dah mengaji Mesir. Kata ayat tu tak sudah tu syarat tu man ittaba'ahu dallah. Cuba tengok Quran dia tak boleh berhenti situ tu. Siapa-siapa dia ikut hidayah Allah sekali boleh ayat kau tu boleh jadi dia gurau kalau mana kau tu nyejonya dia lagi masuk dalam orang jadi nama anak. Manik taba'ahu dallah. Dia panggil tu ni ada manik dia panggil. Dia panggil tu manik. Aku kata manik pun tak molek bahasa Arab ni. Dia menghalang manik. Jadi kena ingatlah. Tak boleh sebenarnya. Setengah ulama kata dosa kita beri nama dengan erti yang tak molek pada orang ni tak pandangan kita. Tak harapkan dia tu nak molek lah. Jangan duk gua tak terkalu. Kalau tu guru saya sebut masa ngaji hadis bab nama-nama tu parut lagi saya nak sebut pun tak erti. Pelik sungguh. Latif-latifah ujung tu pelik kita dengar pun tak erti. Dia sendiri nak ayat tu dia tulis jurnal. Pelik lah nama tu. Hak tu tak boleh. Tak boleh. Kena ingat benar. Jadi Hamid ni suatu bentuk mukjizat Quran. Dia panggil huruf muqatta' ni. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hamid. Tanzilum minar rahmanir rahim. Mana sebagai satu penurunan, sebagai satu wahyu yang diturunkan daripada Tuhan Ar-Rahman lagi Ar-Rahim, iaitu kitab. Iaitu kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya Quranan Arabian yang berbentuk ayat-ayat yang sentiasa dibaca dalam bahasa Arab. Sebab Quran ni bermakna makruh. Quran ni asal bahasa Arab ni maknanya sesuatu yang sentiasa dibaca. Itu makna Quran. Jadi saya terjemuh dengan erti Quran maknanya ayat-ayat yang sentiasa dibaca. Memang baca semua. Dia tak pernah dengar ini dalam kalau kita baca kita dia pun heran. Kita syair-syair yang kita buat kita tak baca nak hari. Waktu dia pelik juga. Tapi Muhammad ni sebab tu Quran sesuatu yang sentiasa dibaca. Nabi baca semua. Bahkan daripada 2/3 malam sejam lebih sejam setengah dekat subuh tu Nabi baca siapa subuh. Sahabat pun begitu juga. Bahkan bila duduk di Madinah tak baca dah syair mengikut kajian ulama. Dia baca Quran. Tak baca dah syair. Jatuh terus inilah syair. Walaupun ada syair tu ada tetapi untuk dibaca sama-sama setiap masa ada Quran. Jadi dia pelik lah. Diperjelaskan ayat-ayat kitab itu sebagai satu wahyu yang sentiasa dibaca dalam bahasa Arab yang di mana ia berguna untuk kaum yang mengambil perhatian. Liqaumin ya'lamun, mana bagi kaum yang mengetahui nilai dia. Maksudnya kalau kita tengok dia ada tafsir ni, dia kalau kita dia ada tafsir jenis tafsir yang ringkas. Misalnya liqaumin ya'lamun, apa maksud bagi kaum yang mengetahui? Dia kata bagi kaum yang mengetahui nilai wahyu Allah. Bagi orang tak tahu dia tak nampaklah kelebihan Quran. Tapi bagi yang tahu dia berasa. Kita akan tengok sini. Sebagai basyiran wa nadhira, yang mana kitab Al-Quran itu yang dibawa oleh Muhammad itu sebagai yang menceritakan berita-berita ataupun perkara-perkara yang mengembirakan. Umumnya ahli tafsir kata basyir ini dengan erti sesuatu perbuatan yang menjurus kepada masuk syurga, iaitu basyir wa nadhira, dan peringatan ataupun ancaman. Fa'arada aktsaruhum, tapi majoriti manusia ataupun yang lebih ramai di kalangan manusia itu mereka a'rada, mereka berpaling, mereka tidak mahu menerima kebaikan yang ada dalam Al-Quran itu. Fahum la yasma'un. A'rada sini bukan mana tidak terima. A'rada ni kalau kita sebut kata aktsarum
a'rada aktsaru, berpaling, tak saya dengar pun. Dengar kat dulu. Dia berasa lah. Dia berasa. Jadi dia boleh berasa. Sindikator tu dah. Memang pok dia ni tak senang. Dia pesan jangan dengar. Kalau dengar sudah kena selalu. Sebab dia kata Nabi Muhammad tutup rumah, tutup kasih. Dengar kena selalu. Jangan dengar. Sebab tu Tuhan kata fa'arada ni buat lari telinga. Tengok Nabi Muhammad lari selalu. Memang di musim haji dia sebut pada jemaah-jemaah haji masuk, orang sikit-sikit jangan pergi dekat. Dia ayat orang ni gini. Lama ada orang berpisah suami isteri. Lama ada orang balah anak-anak. Kita dengar dia, jangan pergi rapatlah dia kata. Memang dia pesan setiap pintu masuk ke Mekah itu. Itu masuk a'rada aktsar. Fahum la yasma'. Maka kerana itu maka mereka tidak dengarlah Quran. Maka mereka tidak dengar, tidak dapat ambil kebaikan daripada Quran. Sebab apa? Sebab mereka tidak dengar. Dan mereka kata tak dengar tu dalam keadaan mereka kata hati-hati kami fi akinnah, berada dalam satu tutupan yang berlapis. Seolah hati kami berada dalam satu bekas. Tudung dia tu 4 lapis. Berlapis-lapis tudung dia tu. Untuk supaya mimma tad'una ilaih, untuk supaya tidak dapat dengar, tidak dapat terima apa yang kamu dakwahkan kami itu. Mana hati kami tak boleh terima dakwah kamu, kerana hati kami ini seolah-olah berada dalam satu bekas yang berlapis-lapis. Dan di telinga-telinga kami pula ada penutup atau penyumbat-penyumbat. Dan di antara kami dan engkau wahai Muhammad, antara kami dan engkau ada hijab. Ini Allah nukilkan kata-kata pokok Quraisy. Ada hijab, ada benteng, ada sutra, ada dinding yang menyekat. Oleh itu engkau lakukanlah, engkau buatlah yang apa yang engkau nak buat wahai Muhammad. Sesungguhnya kami akan buat apa yang kami nak buat. Tak apa, kamu urusan kamu, kami urusan kami. Kamu nak dakwah lagi, kami ada cara kami. Gitu. Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, aku ini hanya manusia biasa seperti kamu. Cuma aku diwahyukan oleh Allah, cuma Allah wahyukan ataupun diwahyukan kepada aku Al-Quran itu. Yang diwahyukan adalah mula-mula maksud dia, mula-mula sekali yang diwahyukan kepada aku adalah bunyinya ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Hak tu mula-mula. Itu dasar agama. Fastaqimu ilaih, istiqamahlah kamu, teruskanlah kamu berada di atas ilahukum ilahun wahid itu, yakni agama Islam lah, maksud agama Hanifiyah. Wastaghfiruh, dan mohonlah keampunan kepada Tuhan yang esa itu. Dan celakalah kepada orang-orang yang menyatakan Allah lebih daripada satu. Kerana pada waktu itu di Mekah tu 400 lebih berhala. 400 lebih. Pak duduk dalam Kaabah tu banyak lagi. Pak saiz kecil tu. Jadi golongan ini adalah golongan yang tidak mengeluarkan zakat. Sedangkan mereka wahum bil akhirati hum kafirun, dalam keadaan pula mereka kufur dengan hari akhirat. Mereka tak percaya kepada hari bangkit. Orang yang percaya pada hari bangkit ni, dia akan jadi baik hidup dia. Dia akan jadi ada ketakutan dalam hidup dia. Dia tak berani nak melakukan maksiat. Sesungguhnya innal ladzina amanu wa 'amilus salihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapat ganjaran yang tidak putus-putus. Katakanlah wahai Muhammad, a innakum latakfuruna billadzi khalaqal ard, apakah patut kamu kufur dengan Tuhan yang telah menciptakan langit-langit dalam 2 masa ataupun dalam 2 hari. 2 hari yang kita tak fahamlah 2 hari. Ulama kata 2 hari sini bukan bermakna 2 hari masa dunia kita ni. Sebab tu setengah-setengah ulama kata fi yaumi, dalam 2 masa. Asal mana 2 hari. Ada setengah ulama terjemah begitulah, dalam 2 masa. Kalau kita kata 2 hari pun, apakah sama dengan hari kita ni 24 jam seperti kadar dia? Tidak. Tidak. Ada setengah kata 2 hari ni yang sesuai dengan hari akhirat ni. Bukan 2 hari lain. Wa taj'aluna lahu andada,
Dan kamu menjadikan bagi Allah itu andada, jadi sekutu-sekutu. Kamu kata ada lagi Tuhan lain selain Allah. Zalika Rabbul Alamin. Sebenarnya Tuhan semesta alam, Tuhan itulah Tuhan yang menjadikan langit-langit dan bumi. Kok ni hati-hati tak kenapa lah. Benda-benda gini mungkin kalau kita baca kita tak nampak. Kita tengok saja. Kalau kita belajar tafsir, siapa kita menghayati, kita faham lah. Sebab saya cuba hayati malam-malam kita baca, okay? Kalau kita tengok ayat ni, Qul a'innakum latakfurun, apakah patut kamu kufur pada Tuhan yang telah menciptakan langit ini dalam masa 2 hari? Yang mana kamu sekarang ternyata kamu semua andada Tuhan-Tuhan lain. Yang mana Tuhan itu bukan menciptakan, kamu yang ciptakan dia. Ini sindiran yang sangat tajam kepada masyarakat di zaman itu. Kamu duk kufur kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Kamu sembah Tuhan yang kamu buat, kamu cipta dia, kamu sembah dia. Sepatutnya aku mau sembah kamu lah. Logik kau lagu tu. Tu je Nabi kata, dia kata tengok tu kata Tuhan kita duduk celah ahlam, orang-orang yang cerdik pandai di kalangan kita. Padahal Nabi nak buka pemikiran mereka yang begitu tertutup itu. Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan itulah yang telah menciptakan langit, yang telah menciptakan bumi itu, telah menjadikan pula di bumi yang diciptakan itu rawasiya min fawqiha, mana di atas bumi itu Allah ciptakan pula gunung ganang yang mencengkam, yang menjadi peneguh kepada bumi itu. Wa baraka fiha, dan Allah telah merahmati bumi itu. Barakah telah memberkati, mana Allah beri kemakmuran kepada bumi itu. Orang lagi boleh tak boleh nak hidup boleh, sebab Allah tidak barakah. Allah tidak nak bulan itu dimakmurkan. Bumi ni Allah makmurkan, sebab kita boleh hidup. Wa qaddara fiha aqwataha, dan Allah tentukan di bumi ini aqwat ni, asal mana aqwat ni keperluan asasi di bumi itu dalam 4 masa. Dalam 4 hari atau 4 masa. Sawa'al lis-sa'ilin. Sawa'al lis-sa'ilin. Ini sebagai satu mana jawapan yang baiklah untuk orang yang tanya. Itu jawapan yang paling tepatnya untuk orang yang bertanya itu. Thumma istawa ila as-sama'. Kemudian Allah beristiwa. Istiwa sini dengan erti Allah menuju pula, menuju khitab dia. Aku nak terima boleh ni. Summa istawa ila as-sama'. Kemudian Allah SWT menujukan pula bicara dia ke arah langit. Kita terima begitu lagi. Patut nak tengok dalam tafsir. Sedangkan langit itu pada waktu itu dukhan, dalam bentuk asap yang berkepul-kepul. Asap ni maknanya awam ni lah, nampak macam asap. Ketika tidak ada hujan tu nampak macam asap. Hakikat langit tu wallahu alam, kita tak tahu. Faqala laha walil ardi, lalu Allah memerintahkan kepada langit dan bumi, i'tiya taw'an aw karha, tunduklah, patuhlah kepada aku, sama ada dalam keadaan tau'an, dalam keadaan sukarela, atau dalam keadaan terpaksa. Allah paksa langit dan bumi supaya taat kepada dia. Ini Allah sebagai nak rakyat kuasanya dia. Lalu langit dan bumi menjawab, ataina ta'i'in, kami akan datang dalam keadaan patuh dengan sukarela, bukan dengan terpaksa. Lalu Allah menjadikan pula 7 petala langit. Hak tadi as-sama' tadi dalam bentuk berkepul-kepul gitu. Atau ayat lagi berapa lapis? Ini sebut pula Allah qadahun, Allah jadikan. Allah jadikan pula mana 7 petala langit dalam masa 2 hari pula. Asalnya langit sa tu, kemudian Allah daripada satu Allah jadikan 7 pula dalam masa 2 hari. Dan Allah wa auha fi kulli sama'in amraha, dan Allah memberitahu, mewahyukan pada setiap langit itu amraha, hal keadaannya. Langit tu bagaimana dia nak berperanan
Bagaimana peranan dia tu, maksud Amrah tu. Semua tu ta'at, ikut belaka. Allah kata kamu berperanan begini, kamu kerja kamu yang ini. Allah beritahu pada setiap langit. Mana langit ikut patuh. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, dan kami hiasi langit-langit yang hampir dengan manusia. Langit dunia tu mana langit yang kita nampak ni lah. Apakah itu sebenar-benar langit? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu hakikat. Cuma kita kata langit lah. Mana langit yang paling dekat, dia tujuh lapis itu hak paling dekat dengan dunia ini. Yang ni kita panggil langit dunia itu, kami hiasi dengan masabih, bintang-bintang. Masabih ni asal mana lampu-lampu. Tapi sini maksudnya bintang-bintang. Wa hifzan, dan mana Allah jaga dan menjaga. Dan Allah jaga tu tak jatuh atas kepala manusia. Allah jaga. Itu semua adalah merupakan takdirul azizil alim. Itu semua adalah berlaku dengan ketentuan daripada Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui. Fa in a'radu, jikalau mereka, yakni manusia, berpaling, tidak mahu mendengar ayat-ayat Allah, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, anzartukum, aku memberi ancaman keras kepada kamu dengan azab petir, seperti mana petir yang menyambar, yang telah merosakkan, memusnahkan kaum 'Ad dan kaum Thamud. Di mana kaum ini bila datang kepada mereka rasul-rasul, min baini aydihim wa min khalfihim, yang menceritakan kepada mereka tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ini saya terjemah mafhum lah. Yang mengajarkan mereka supaya janganlah mereka sembah, yang mengajarkan la ta'budu illallah, janganlah kamu semua menyembah melainkan Allah sahaja. Mereka menjawab, lau syaa rabbuna, kalau Allah mahu mengutuskan rasul kepada kami, pasti dia hantar malaikat, pasti Allah akan menghantar malaikat. Takkanlah dia nak hantar rasul untuk kita, takkanlah dia hantar manusia seperti itu. Kalau benar Allah bermaksud nak hantar rasul, pasti dia hantar malaikat. Maka sesungguhnya kami bima ursiltum bihi kafirun, kami akan kufur dengan ajaran yang kamu bawa itu. Secara ringkas saya nak sebut kenapa. Sebab benda ni kita tengok dalam tafsir, kalau nak detail. Cuma apa yang dia kata, logik mana yang dia guna. Kalau nak hantar, kena hantar malaikat, apa hantar manusia? Agak-agaklah kenapa puak-puak kufur, puak-puak kafir ni kata begitu. Ahli tafsir sebut, kenapa? Kerana dia menganggap dia ni orang paling mulia. Dia menganggap dia orang paling mulia. Bila dia orang paling mulia, hatta orang lain lagi tak masalah. Siapa dia lagi lebih mulia pada dia? Yang dia tahu yang lebih mulia pada dia tidak orang lah, jadi malaikat. Tiba-tiba hatta manusia, tak masalah lah. Jadi dalil dia kata sebab tu orang terima ajaran Muhammad ni pokok lemah. Waktu bila asalnya asal pokok lemah tu padan lah. Tapi kita tak rodok nak atas Muhammad ni, memang dia jauh, tetapi dia bukan pemimpin. Kita ni golongan hebatnya. Apa-apa hebat-hebat ni pokok pemimpin, sepatutnya kena turun yang hebat, lebih hebat pada kita. Tak ada dah yang lebih hebat daripada kita kalau di kalangan makhluk manusia ni. Pemikiran lagu itulah menyebabkan dia tergamuk. Tergamuk dia sebut kena orang malaikat, baru nasabah untuk kita. Itu sebenarnya ni dia orang panggil ego terlalu tinggi, silap faham atas diri sendiri tu. Itu sebab bila Utbah bin Rabi'ah dengar 14 ayat ini, dia dengar. Dia ni pakar bahasa ni. Dalam Ansab, kitab Ansab sebut dia ni ahli bahasa Arab. Dan dia ni adalah di kalangan penyair Utbah. Dia sangat memahami ayat Al-Quran itu dari segi maknanya. Fa amsaka Utbah bi fihi wa nashadahu ar-rahimu an yakuffa an dhalik. Lalu dia pun tekuk mulut Nabi. Dia tekuk mulut Nabi. Cukup dia kata. Kita ni anak beranak bolehlah baca lagu tu, dia kata. Kerana hubungan silaturahim, dia kata bolehlah baca, cukup padahal. Sebab apa tu dia bimbang, takut dia jadi balik. Ulama kata bimbang, takut dia jadi terpengaruh. Hak ni puasa nak masuk Islam dah ni. Cukup. Dia pun faham lah bahaya ni, kata Muhammad. Cukup sekat tu dia kata. Dia tak tolak. Dia senyap tak nak jawab.
Orang kata padan, dia faham maksud. Bila mana dia pergi, dia pulang kepada masyarakat dia, kepada kaum dia, kepada puak-puak dia. Jadi mereka tanyalah dia, macam mana perkembangannya? Muka dia ni kan bawa satu, kita kata mana misi penting lah, kita kata bawa satu gagasan pemimpin puak-puak dia. Lagu mana kemarin jumpa? Dia tanya muka Utbah ni sebagai wakil dia. Nak tahu perkembangan Muhammad terima ke tidak cadangan kita tu. Wallahi kena ingatlah, wallah dengan erti demi Tuhan, bukan demi Allah. Laqad sami'tu qawlan ma sami'tu mithlahu qattu, demi Allah, aku tak pernah dengar ungkapan sebaik itu, tak pernah dengar kata-kata sebaik itu, tak pernah. Aku tak pernah dengar kata-kata seindah itu, aku tak pernah dengar. Seorang penyair agung kata lagu tu, wallahi ma huwa bisyair, demi Allah, demi Tuhan, kata-kata itu bukan syair, bukan syair. Melepas inilah kesusastraan, melepas inilah sastra tu, bukan sastra ni. Ini mukjizat, dia tak katalah mukjizatnya. Wala bil kahanah, bukan kata-kata tok dukun, itu tidak. Bukan kata-kata tutup bomo. Sebab antara tuduhan dia nya, Nabi ni tukar syair, Nabi ni ahli syair, penyair agung, Nabi ni tukar syair, Nabi ni tok bomo, yang menyebutkan sesuatu bila dibisikkan oleh makhluk halus. Makhluk halus tu kahanah tu. Kahanah dari istilah orang Arab. Kahanah ni kalau bahasa kita lain tok bomo. Tetapi dia sebut sesuatu sebab zaman orang Arab ni ada juga berlaku, kalau hilang sesuatu pergi jumpa tok bomo ayat di situ, memang jumpa. Ada sebab kita lah ni. Tak sikit pergi jumpa tok bomo. Tak sikit jumpa tok bomo. Ada pun kita ni ada juga panggil lagu tu. Sakit kepala jumpa tok bomo. Sakit kepala sikit jumpa tok bomo. Tok bomo pusing. Tok bomo dah wihak tolak. Tok bomo pun tidak study bahagian tu. Jadi tak boleh juga jangan doa, tak boleh juga. Tak boleh lebih sangat tu. Biar pada-pada lah. Hak ni pun dia kata kahanah. Kahanah ni dalam konteks orang Arab, mana dia dengar daripada makhluk halus tu, maka dia sebut. Ada ketikanya benar, ada ketikanya tidak benar. Dalam Quran pun ada sebut tu. Ada betul, ada tak. Lepas tu jenis betul tak nanti dia kita pun ada lagu tu. Lepas tu kelebihan dia. Yang kamu nak percaya 100% tu, sedangkan bukan semuanya benar. Bukan sihir, dia ni bukan sihir. Kata-kata dia bukan sihir. Wahai masyarakat Quraisy, dengarlah kata aku. Ati'uni itu mana dengarlah kata aku. Faj'aluha li, serah pada aku lah. Dengarlah buah aku sekali. Kata dia tak ada nak kata habis gini ni. Serah pada akulah benda ni. Dengar kata aku. Gini dia kata, biarlah Muhammad dengan hal dia. Janganlah kita ganggu Muhammad itu. Biarlah dia nak berdakwah, dia nak ajar, biar. Jangan sekat dia. Sebab apa? Utbah kan, dia tak nampak boleh sekat. Sebab dari segi hujah tentu, kalau kita nak berdebat, berhujah dengan dia, walah kita terai, tak lagi. Kalau kita nak buat debat perdana, misalnya kita nak buat debat perdana antara Muhammad dengan Abu Jahal misalnya, atau Abu Lahab, kita siap seluruh cuti hari ni misal. Dua tokoh penting. Sebab tu dia orang takut nak debat ni. Kalau kalah malu. Sebab dia tahu dah kawan tu lebih di segi ucapan. Tengok dia dengar ayat Quran. Sebab tu orang takut. Sebab tu kalau takut jangan terbang kepada. Kira lah hal lagu mana supaya tidak jadi debat ni. Kira lah lagu mana. Kalau jadi parah. Teruk kalau jadi. Pak ni pun dia tak say. Sebenarnya saya tengok dalam sejarah. Nabi beberapa kali dalam hadis Nabi cabar orang kafir berdialog ataupun berdebat. Ayat Quran cabar berapa kali. Sehebat-hebat orang para Abu Jahal, Abu Lahab, semua ahli pidato lah kau tu. Tak sih, dia takut. Dia dengar ayat Quran dia gerunduk. Tak ada pasal dia kata kita gunalah hello ke mana, jangan nampak kita takut tu. Tapi sebenarnya takut. Dia benar ni serupa je manusia duduk sampai mana dia ada perangan. Ni tak lagi lah. Sebab manusia ni bakar tu lah ya dulu, sekarang tu lah ya. Sama ya. Jadi sifat kebenaran tu begitu, sifat kebenaran. Dia tak berani tengok Utbah bila pergi dengar direct. Sebelum ni sedaplah kecek sebab tidak berhadapan. Bila pergi duduk semeja gitu, dia kata tak boleh.
tak nampak dia kalau nak debat, nak berhujah tak. Sebab kata-kata dia ni pelik. Dia tahu sebab dia ketua dia. Sebab tu dia sebut dia terdengar lah buah aku. Dengar aku nak royak ni. Sekali ni dengar buah aku. Tak usah sekat lah, biar ikut dia. Biar ke dia. Sebab dia tahu kalau sekat pun tak ada. Apa sebenarnya bermain di fikiran Utbah ni? Ulama kata dalam kitab kata kita tak tahulah. Sebab dia ni orang politik. Orang politik ni dia baca je ni tak nampak huruf ni. Pokok politik ni dia nampak dah. Kalau sekat pun tak ada ni. Dengar bahasa lagu ni pada 14 ayat baru baca tu. Dia pun pening siapa tutup mulut bol lah. Kalau dalam majlis siapa cukup-cukup kata bergerak kalah lalu dah lagu tu. Tu. Apa tu dia sebut lagi? Dia sebut lagi. Fa'taziluhu. Kamu tinggalkan. Kalau kamu rasa benci, kamu cuba asingkan diri. Fa'taziluhu, kamu asingkan diri kamu daripada dia. Jangan girka. Ceramah dia jangan kamu pergi dengar misalnya. Jangan pergi. Dia pesan gitu. Apa kalau pergi dia tahu dah kalau pengikut dia gitu balik. Dia sendiri pun nak balik lalu. Dia ni pemimpin. Dia pergi pun tak lekat tahap. Kalau pengikut dia pergi lah ke mana aku? Sebab kata fa'tazilu, kamu tak usahlah. Jauhkan diri kamu daripada dia. Demi Tuhan. Di dalam ucapan Muhammad ini, seperti yang aku dengar lah, dia mempunyai satu penkhabaran yang sangat besar. Dia kata dalam kok dia nak sebut tu, ma wara'a dzalik, yang tersirat di sebalik yang tersurat tu, naba'un azim. Amma yatasaalun 'anil naba'il azim. Itulah naba'ul azim. Satu benda besar dicerita di sebalik tu. Gapo dia sini? Nabi dalam ni kat tengok ni kan, mana ada berbentuk balasan, azab neraka dan sebagainya. Maknanya naba'ul azim, cerita besar tu. Benda yang buat kita tak pernah sebut. Tetapi dengan bahasa begitu, dia insya-Allah dia yakin bahawa akhiratnya ada. Hari bangkit ni ada. Dan nak menghadapi hari bangkit mesti kita ikut Rasul Allah baru selamat. Itu makna naba'un azim yang ada di sebalik 14 ayat. Dia kata ada benusa aku dengar. Yang tersirat di sebalik yang tersurat ada benusa. Dia kata dia lagi, fa in tusibuhul arabu, katakanlah kalau orang Arab yang tidak Quraisy menghentam dia, serai dia, mengalahkan dia. Jadi Muhammad ni kalah lah dalam dakwah dia. Ditewaskan oleh orang Arab yang tidak Quraisy ini, faqad kafaitumu. Itu sudah cukup baik untuk kamu. Kamu tak perlu bekerja keras orang lain mengalahkan dia. Itu cukup baik untuk kamu. Tetapi sekiranya Muhammad ini dapat menyerlahkan, menonjolkan ajaran dia di mata Arab, seluruh Arab terima ajaran Nabi, maka Muhammad akan mulia. Dan kemuliaan Muhammad itu juga adalah merupakan kemuliaan kamu. Kamu juga boleh namanya. Sebab apa? Sebab Muhammad ni siapa? Puak kita kan. Kalau orang baca, rupanya Muhammad tu siapa? Kita boleh tanya Muhammad siapa Muhammad tu? Kamu kau tu? Anak kau, cucu tahu kau. Naik nama Muhammad, naik juga nama kita. Tak boleh isi pun boleh kurang. Dia orang politik dia tinggal lah benda-benda gitu tu. Ni buat politik. Naik nama buat kita kok mana pun. Maknanya kita ni kok mana pun kalau kita biarkan ajaran dia ni, kalau ajaran dia ni mati, sudah molek. Buat kita pun nak sekadar. Kalau ajaran dia tu naik, menguasai Arab, kita juga akan naik nama. Tempias tu tetap kena kepada kita. Naik juga nama kita sudah rakyat. Sudah rakyat. Tu dia kata. Ni tak ada arah nak rakyat, dia rakyat gitu. Bila popok dia dengar faqalu, maka popok Quraisy mereka berkata kepada dia, laqad saharaka Muhammad. Engkau tu sudah kena sihir Muhammad. Dia kata sesungguhnya engkau telah disihir oleh Muhammad. Kena dah. Dia kata kena dah. Faqala, lalu Utbah kata, hadza ra'yi. Itu hanya pandangan peribadi aku sahaja. Nak dengar tak usah tak usah. Tapi aku tak usah dah. Seolah-olah lagu itulah maksudnya. Dia beri dah. Summa aradu alaihi ba'da dhalik an yusharikahum fi ibadatihim wa yushariku fi ibadati fa anzalallahu fi dhalik. Kemudian masyarakat Quraisy membentangkan kepada Nabi, mengemukakan plan lain, cadangan lain kepada Nabi. Selepas daripada itu, dia pun kemukakan satu pendekatan lain, approach lain, pendekatan lain, supaya Muhammad ini berkongsi ibadat dengan mereka.
Berkongsi ibadat. Dan mereka juga berkongsi ibadat, dan mereka juga sanggup berkongsi dalam ibadat dengan Muhammad. Ada disebut, dia kata gini ya, tahun ni kita sembah Allah Muhammad, kita pakak. Tahun depan Muhammad pula sembah Tuhan kita. Jadi dia tinggal setahun Tuhan dia. Walaupun setengah ulama kata hak tu tidak sabit. Setengah-setengah ulama kata tukar ganti dalam ibadat yang berlaku ni, cadangan daripada kafir Quraisy ni, ulama kata hak tu sebenarnya tidak sabit berdasar pada riwayat yang sahih. Bila dicek riwayat tu tidak berapa sahih. Mengikut setengah-setengah ulama lah. Tapi ke mana pun banyak dalam kita sebut gitu. Tapi bila dikaji riwayat tu, semua orang kata tak betul tu. Walaupun setengah ulama kata ada nampak untuk berkompromi dalam akidah tu, ada. Tapi tentu dengan 1 tahun kamu, 1 tahun kami, tu tak sabit. Tapi untuk berkompromi itu ada. Minta Muhammad ni berkompromi lah, mana builah muka pada pihak kami ni. Tahun ni tak usah buat upacara Muhammad. Kalau nak buat pun buat rumah-rumah, jangan acknowledge secara terbuka, buat senyap-senyap. Setahun lah lagu mana pun. Dan kami pun begitu juga. Kami tak akan sembah berhala secara nampak. Kalau kami sembah pun sembah dapur rumah gitu ya. Dia nak suat lagu tu supaya adil. Setahun sahaja. Setahun ni, tahun-tahun ni tahun sembah berhala. Tahun depan tahun sembah Allah. Qul huwallahu ahad. Dia pernah bicara habis modal. Habis pusingnya ni. Gitulah maksudnya. Sebab tu turunlah ayat ni surah ni lah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, wahai orang-orang kafir, aku sekali-kali tidak akan sembah apa yang kamu sembah, dan kamu juga tidak akan sembah apa yang aku sembah, dan aku bukanlah orang yang menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukanlah orang yang menyembah apa yang aku sembah. Untuk kamu cara hidup kamu, dan untuk aku cara hidup aku. Tak apalah, tak perlu duduk bagi setahun, setahun itu tak payah. Soalan begitu. Jadi insya-Allah kita akan sambung semula lah tu. Jadi benda-benda sini, benda-benda gini sebenarnya kalau kita hayati dengan sebaik-baik, kita nampak. Jadi ulama sebut sejarah Nabi, sirah ni kita kena hayati. Kita cuba gambar seolah-olah kita berada di zaman itu. Dia memberi kesan pada jiwa kita. Manakala dia memberi kesan pada perjuangan kita. Sirah ini. Sebab tu Hasanul Banna dia kata sirah ini adalah merupakan sinonim pada umat Islam. Dia tak boleh tinggal. Quran itu tentu dah hadis sirah ini. Melalui perwartaan yang sahih. Jangan baca tak terkali. Gitu. Jadi insya-Allah kita akan sambung seterusnya pada minggu hadapan. Terima kasih setakat itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.